Ya, Alhamdulillah Huda kembali menerusi rancangan Ramai Pagi dan kita akan mengikuti segmen Muziumku Warisanku, Taman Warisan Tasik Merimbun, dan Alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Puan Nuriada Emelda Abdullah Brenwijk ya. Emela. Emela. Emela betul ya? Ya, betul. Emela Abdullah Brenwijk. Ya, betul. Okey, baik. Kita ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat datang Puan. Terima kasih. Okey, silakan Intan. Alhamdulillah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah Sihat ya. Jadi Puan itu selaku pegawai muzium bahagian jabatan bahagian ilmu kejadian Jabatan Muzium-Muzium. Jadi Puan mengenai dengan Taman Warisan Tasik Merimbun ini sebagai mukadimah, silakan Puan, bila sebetulnya Taman Warisan Tasik Merimbun ini diisytiharkan? Okey, baiklah. Sebagai pengenalannya, Tasik Merimbun adalah merupakan tasik air hitam yang terbesar di negara Brunei Darussalam dan ianya adalah unik di Borneo. Okey. Yang merupakan dua buah tasik air hitam yang bercantum antara satu anak sungai. Ia menerima aliran airnya tu daripada cabang Sungai Tutong. Keluasan puratanya adalah kami ada dua tasik itu dibahagi kepada dua. So satu 100 hektar dan satu lagi 120 hektar. So jadinya in total ia 220 hektar. Ia diiktiraf sebagai Taman Warisan Tasik Merimbun pada 29 hari bulan November tahun 1984. 84. Ya. Tahun 1984 ini telah pun diisytiharkan. Jadi Puan, apakah antara kriteria yang terdapat di Taman Warisan Tasik Merimbun yang menjadikan ianya sebagai Taman Warisan ASEAN? Okey, Tasik Merimbun ini dikenal pasti sebagai sebuah tempat yang mempunyai aset yang sangat berharga dan juga berpotensi sebagai tempat perlindungan binatang liar. Okay, oleh yang demikian, pada tahun 1983 sampai 1984, satu tinjauan mengenai biodiversity dan juga kegiatan sosioekonomi telah pun dilaksanakan di Taman Warisan Tasik Merimbun. Okay, ianya membawa kepada penemuan kelawar buah berkalung putih atau in Englishnya is white collared fruit bat. Kelawar berkalung. Kelawar buah, ya fruit bat. Kelawar buah berkalung putih, white collared fruit bat. Yang andang jarang ditemui ya. Kalau ikutkan dalam list status binatang, ya andang terancam lah. So jadinya it's actually satu terokaan yang sangat berguna lah dan bernilai untuk Brunei. Sebab itu penemuan itu Taman Tasik Merimbun masa itu belum mana. Tasik Merimbun diiktirafkan sebagai Taman Warisan ASEAN. Dan spesies kelawar tersebut pun masih lagi ada? Masih ada. Terpelihara ya? Terpelihara, yes. Alhamdulillah. Tapi bukan sanangkan jumpa. Ya, mungkin kita yakin di antara pelancong-pelancong yang datang sana ingin berjumpa ataupun melihat sendiri ya. Cuma masalahnya susah ditemui. Tapi susah masih ada Puan ya? Andang masih ada. Masih ada baik. Dan kita ingin mengetahui juga apakah kemudahan yang terdapat di Taman Warisan Tasik Merimbun itu Puan? Okey, di dalam kompleks Taman Warisan Tasik Merimbun kami ada beberapa kemudahan, terutama sekalinya balai pameran, kami ada balai purun, kami ada bangunan makmal dan juga rumah tumpangan penyelidik dan kami ada 2 denai penerangan jua. Di sana. Iya. Dan tu tadi ada menyebutkan mengenai dengan balai purun ni Tuan. Apa yang maksudkan itu Puan, balai purun ni? Okey, balai purun ini, purun itu is actually satu tumbuhan yang terdapat di Taman Warisan Tasik Merimbun. Jadinya sana kami ada terdapat sebuah multipurpose hall, Dewan Serbaguna. Jadinya kami namakan ia sebagai balai purun. Balai purun itu kami gunakan untuk aktiviti lah, macam aktiviti sekolah, untuk kebudayaan, seperti inilah. Dan purunnya ni yang dibuatkan tikar itu Puan ya? Yes. Tikar purunnya. Lurus. Kalau orang dulu-dulu orang buatkan ada tikar mengkuang, tikar purun. Okey, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Puan, selain daripada bahan-bahan pameran yang terdapat di dalam balai pameran itu,
apakah yang menarik untuk dilawati oleh para pengunjung? Apa yang para pengunjung akan perolehi setelah melawati Taman Tasik Merimbun ni? Okey, selain daripada Balai Pameran, sedikitlah about Balai Pameran. Ya, silakan. Balai Pameran itu ada terdapat beberapa bahan koleksi serangga seperti kulimambang, apa tu namanya, bees, kami ada kelulut juga. So selain daripada tu kami ada a few species burung di sana yang kami pamerkan, and also kami ada mempamerkan juga apa tu, pameran puak dusun. And selain daripada Balai Pameran itu, kami ada satu tempat yang very interesting juga, yang memang selalu orang kan agak kalau ke Taman Warisan Tasik Merimbun, namanya Taman Kulimambang. Taman Kulimambang. Kulimambang ni kupu-kupu lah tu. Bukan. Yang hitam tu, yang berik-berik. Kulimambang is rama-rama. Kupu-kupu bukan rama-rama. Dia tahu orang selalu orang selalu confuse kupu-kupu dan rama-rama. Rama-rama apa bezanya puan kupu-kupu dan rama-rama? Rama-rama tu lawa. Kalau kupu-kupu is actually moth. Yang macam berbulu-bulu yang punya. Jadi rama-rama yang buka bunga ni kan? Yes. Untuk bunga. Okey. Baik. Nanti kita akan saksikan juga gambar yang akan mungkin puan dapat berceritalah ya. Okay, sure. Apa perjalanan gambar yang akan kita paparkan ini. Baik. Baik, kita masih lagi menantikan akan penerbit kita. Baik, mungkin ini dapat dijelaskan puan. Okey, Anita namanya Kulimambang. Rama-rama. Rama-rama. So, Ani apa yang ingatkan dari kerupuk kan. Usulnya lah pelang macam kerupuk. Ya. Ani apa yang terdapat di dalam Taman Kulimambang kami lah. And then ada a few species juga lain lah, macam lime butterfly. Jadi ini Taman Kulimambang ya. Taman Kulimambang. Okey. Baik, dan seterusnya kita akan menukar gambar ini. Jadi ini Kulimambang ni dipelihara masih lagi dan membiaklah puan ya. Kami sendiri kami ada seorang pegawai yang khas untuk menjaga Taman Kulimambang ini. So selain daripada menjaga taman, ia yang bertugas untuk bertanggungjawab dalam breeding of butterflies ni. Pasti kita yakin orangnya lebih pakar ya. Memang. Dalam penjagaan Kulimambang tersebut ya. Baik, berikutnya pula kita kongsikan. Ini salah satu, ni namanya Bilik Mesidin. Ia terdapat di Balai Pameran. Di sinilah saya selalunya membagi taklimat kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Taman Warisan Tasik Merimbun. Sebelum kami bawa diorang melawat ke Balai Pameran, ke trail, ke Denai Penerangan itu. So jadinya sini dululah menerima taklimat mengenai Taman Warisan Tasik Merimbun. Biasanya puan selama setahun itu purata lah pengunjung ke sana. Memang ada saja setiap tahun sepanjang tahun. Sepanjang tahun memang ada. Yang cuma berbeza mungkin kena COVID-19 mungkin agak kurang. Kerana COVID-19 ini berkurangan lah. Tapi ini alhamdulillah picking up lagi lah. Ini pun nanti kami ada grup juga coming in dari International School di Blyth. So itu another lagi. Mungkin ada talian Instagram ataupun Facebook untuk mengetahui akan apa yang terdapat di sana, mungkin beberapa info ataupun ingin membuat tempahan macam mana? Okey, kami ada Facebook, namanya Jabatan Museum. Kalau IG pun sama saja Jabatan Museum. Jadi boleh membuat tempahan kalau ingin berkunjung ke sana. Bolehlah di sana. Boleh telefon kami 4269. 4269 179 untuk keterangan lanjut. Direct lah terus alhamdulillah. Baik, puan, kita juga ada memaparkan satu gambar ini. Adakah ini puan di Taman Kulimambang? Ini Taman Kulimambang. Agak besar ya. Indah ya. Dan ini adalah sesi ketika pelajar melawat pelajar sekolah rendah. Ini diorang lepas PSR ni hari tu. So masa kan masih lagi sekolah tu, masih belum bercuti. So diorang buat supaya indah membuang masa diorang tu. So diorang explore Negara Brunei Darussalam. Diorang datang ke Taman Warisan Tasik Merimbun untuk juga. Jadi tanaman yang terdapat di sana tu pun selain daripada bunga ada enggak macam tanaman herba? Herba indah ada, because tanaman yang ada di dalam Taman Kulimambang itu is actually untuk makanan Kulimambang itu. Yes. Okey, baik.
Dan Puan, seterusnya gambar seterusnya. Yang ini masa bila ni? Okey, yang ini adalah semasa Director General daripada UNWTO, United Nations World Tourism Organization. Datang melawat kami. Ini namanya Profesor Syahbaz Khan. Ini kira dalam perundingan kami we have actually a very Ketannya ni ada potential lah. So we are going to the next step untuk Taman Warisan Tasik Merimbun untuk dikenali lagi di dunia. Ya. Okey. Alhamdulillah. Jadi Puan baju hijau itu bukan? Bukan. Itu pengunjung Bukan. Itu pegawai itu ketua pengawet dan takapan Dayang Majidah. Baik. Dan seterusnya Puan, ni dalam berlatar belakangkan hutan ni. Ni dia sedang membuat penyelidikan atau macam mana? Okey, ini students daripada Universiti Brunei Darussalam kita ni. Masa ni diorang membuat penyelidikan mengenai pit swarm ataupun tanah gambut lah. Berapa lama diorang buat penyelidikan? Beberapa hari maksudnya? Beberapa hari lah dalam masa seminggu tu, tapi tidak pulang tiap hari diorang datang. Because they have to analyse lagi apa. Ya, tergantung cuaca juga Puan. Tergantung cuaca juga. Kalau anda puas hati lagi dengan apa yang diorang dapat, diorang datang lagi lah. Seronok. Ya. Dan berikutnya pula. Ya, dan seterusnya ini. Okay, ini pemandangan ini adalah pemandangan yang paling famous ni. Tasik Merimbun ya. Tasik Merimbun. Kalau selalunya di Balai Purun tadi. So apa yang kita nampak sana tu yang macam rambut kena tiup atau is actually Balai Purun. I mean the Purun itself. Itulah usulnya Purun. Wah, tenang rasanya Malak ya. Itulah. Memang. Dan mungkin ramai sedikit perkongsian ya Puan info. Ramai yang Indah tahu sebenarnya Intan pernah lokasi di Tasik Merimbun dijadikan tempat penggambaran bagi filem pertama kita, itu filem Yasmin. Betul ya? Ketika M Nasir bersama dengan Yasmin ketika menuntut ilmu persilatan. Jadi lokasinya saya dapat informasi Tasik Merimbun. Ada sebuah rumah usang di sana digunakan ya. Tapi itu dalam lagi lah. Di dalam lagi ya? Di dalam lagi. Jadi itu itu tandanya tempat kita ni sangat indah. Yes, betul. Ya, dan seterusnya kita ada satu lagi gambar ni Puan. Mungkin Puan boleh jelaskan. Ini adalah dalam bangunan. Ini dalam Balai Pameran. Ini adalah bahagian Puak Dusun. Puak Dusun ya. Sebab itu kita ni ada melihat tikarnya, ada kayu sedamannya. Sematilah. Okey. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita ingin mengetahui Puan, adakah orang awam dibolehkan untuk beraktiviti ataupun beriadah di Taman Warisan Tasik Merimbun? Okey. Tidak ada halangan sebenarnya untuk orang ramai beriadah ataupun beraktiviti di Taman Warisan Tasik Merimbun itu. Tapi yang kami sarankan hendaklah diorang ini mengikut garis panduan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurusan Taman Warisan Tasik Merimbun. Terutama sekali dalam matua terutama sekali SOP-nya yang penting keselamatan lah. Ya, betul. Macam Indah boleh berenang, Indah boleh mengair, Indah boleh menghidupkan api. Menangkap binatang sana pun Indah boleh. Indah boleh. Sebab itu is actually a conservation area. Kalau dalam ASEAN Center for Biodiversity namanya is actually kawasan perlindungan. So Indah boleh membuat yang ditegaklah di sana. Walaupun seekor semut Walaupun seekor semut. Ya, alhamdulillah. Baik. Terus ada lagi Intan ingin dikongsikan gambar-gambar? Sudah habis. Sudah habis. Puan memenangkan kita berangkat di bulan Oktober dan nanti bulan Disember pastinya musim cuti persekolahan. Jadi adakah ada perancangan khas ataupun dari Taman Tasik Merimbun untuk aktiviti-aktiviti pelajar ini? Alhamdulillah kami ada menerima panggilan sudah daripada beberapa buah sekolah untuk membuat lawatan di Taman Warisan Tasik Merimbun lah. Diorang selalunya ada aktiviti diorang sendiri tu. Kami bawa diorang untuk taklimat, untuk Balai Pameran, ke Taman Kelimambang, ke Denai. And orang diselang-selikan dengan diorang punya aktiviti yang diorang reka sendirilah. Baik. Puan, jadi apakah antara perancangan merangkaian kita ataupun tidak lama lagi akan melangkah ke tahun 2021. Jadi mungkin ada perancangan untuk hadapan lah buat Tasik Merimbun ini.
Okey, perancangan di masa hadapan is actually very big. Andang besar lah seperti yang saya tadi Tapi we have to be very careful lah dalam membuat perancangan itu. Sebab banyak lagi perkara yang perlu kami kami adhere tu untuk menjadikan ia terkenal lah di mata dunia. InsyaAllah one day akan jadi kenyataan. Ya, mudah-mudahan. InsyaAllah ya. Itu yang kita harapkan. Puan ingin kita ketahui juga, mungkin ada pengunjung yang ingin, apakah diperbolehkan untuk bermalam di sana? So far, kalau untuk pengunjung publik, orang awam belum pulang dapat. Belum dapat bermalam di dapat. sana. Sebabnya Taman Warisan Tasik Merimbun ini khas untuk para penyelidik kalau kan bermalam di sanalah. Except for macam Tapi kalau untuk orang awam, dia orang diperbolehkan. awam indah. Tapi kalau group semacam sekolah, because kami ni is more to like academic bah. Membagi dorang pendidikan apa sebenarnya Taman Warisan Tasik Merimbun ini, how to conserve ketani punya alam sekitar. So itu andang kami terima sebab itu kira macam under pendidikan. Betul, baik. Baik, Alhamdulillah. Baik, Puan, akhirnya mungkin ada harapan dan seranan dari pihak Puan sendiri. Okey, sebagai wakil Taman Warisan Tasik Merimbun, saya sebagai tani orang Brunei, datanglah berkunjung ke Taman Warisan Tasik Merimbun, sama-samalah ke tani yang nyorang mengangkat Taman Warisan Tasik Merimbun itu. Lagipun ia di Taman Warisan Tasik Merimbun ini adalah satu-satunya taman warisan ASEAN di negara Brunei Darussalam. And actually I'm happy to say Ketani antara yang mula-mula kena iktiraf sebagai Taman Warisan ASEAN dulu dalam 1984. Ya. So macam sayangkan kalau Ketani Indah Indah tahu pasal Taman Warisan Tasik Merimbun, Indah Ketani observe ia punya conservation works that we have done. Itulah, so kami sentiasa mengalu-alukanlah kedatangan orang Jika awam. Ketani ada masa untuk berkunjung ke tempat-tempat, kalau dulu sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini kita berkunjung ke luar negara terdekat negara jiran kita, kenapa tidak untuk Ketani mengenali lagi akan tempat-tempat yang indah ataupun yang dijadikan tempat rekreasi di negara kita, di samping untuk mempelajari apa yang terdapat, hidupan yang terdapat di sana. Selain daripada serangga, tumbuh-tumbuhan juga ada di sana, Puan. Baik, Puan, terima kasih pihak Rampai Pagi ucapkan kepada Puan di atas perkongsiannya, lebih menjurus kepada ilmu pengetahuan. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi, Puan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, itu dia. Ya, Alhamdulillah.